Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar pembahagian sel. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menyatakan 2 peringkat pembahagian sel dan juga menjelaskan kitas sel dengan lebih baik. Okey, so kita tengok dulu pembahagian sel. Tujuan pembahagian sel sebenarnya untuk menggantikan sel yang mati atau membaiki sel-sel yang rosak. Contohnya luka. Macam nak baik semula, nak pulihkan kulit yang luka tu melalui pembahagian sel. Okey, so sekarang kita tengok peringkat-peringkat bagi pembahagian sel, 2 peringkat. So yang pertama kita ada karyokinesis, iaitu pembahagian nukleus, dan yang kedua kita ada cytokinesis, iaitu pembahagian cytoplasma. Okey, yang pertama kita kena tahu istilah yang perlu tahu untuk tajuk ni. Yang pertama kromosom homolog, iaitu kromosom berpasangan, dan juga kromatin, iaitu kromosom yang menyerupai berbenang halus yang panjang lah. Okey, kitas sel. Sebenarnya kitas sel terdiri daripada 2 fasa, iaitu interfasa ataupun fasa rehat dan juga fasa M, pembahagian sel. Okey, so mula-mula kita tengok fasa rehat dulu, interfasa. Apa yang berlaku semasa interfasa? Okey, yang pertama kita ada fasa G1 pertumbuhan 1, G untuk growth. Okey, so G1 pertumbuhan 1. S untuk sintesis, so fasa S untuk sintesis, fasa G2 ataupun pertumbuhan 2 ataupun in English growth 2. Okey, untuk fasa G1 ataupun pertumbuhan 1, apa yang berlaku semasa pertumbuhan 1? Sel akan membesar. Untuk sel membesar, organel harus diperbanyakkan. Macam mana nak banyakkan organel? Melalui sintesis organel. Contohnya mitokondria, jaringan endoplasma, dia akan sintesis supaya lebih banyak lah, supaya sel lebih besar. Okey, kemudian fasa fasa M pula, S. Okey, fasa S. S sebenarnya merujuk kepada sintesis. So, apa yang akan disintesis untuk fasa S ni adalah DNA dan RNA lah. Okey, itu satu. Dan juga mereplikasi DNA, maksudnya memperbanyakkan DNA. Okey, fasa G2, pertumbuhan 2. Apa yang berlaku untuk G2 adalah persediaan untuk pembahagian sel. Jadi, sel akan mengumpul tenaga untuk pembahagian sel. M ialah pembahagian sel. Okey, ini tadi fasa M, pembahagian sel, mitosis. Okey, so dan cytokinesis berlakulah. Okey, mitosis melibatkan 4 peringkat, profasa, metafasa, anafasa dan juga telur fasa. Okey, ini kalau kita tengok interfasa di luar tu. Okey, dalam interfasa tu kita ada G1, S dan G2 lah. Okey, itu adalah 3 peringkat dalam interfasa. Manakala untuk fasa M pula kita ada 2, iaitu mitosis dan juga cytokinesis. Cytokinesis bermaksud apabila mitosis telah berlaku, sel tu akan terpisah. Itu cytokinesis. Okey, mitosis pembahagian nukleus sel induk menjadi 2 nukleus sel anak yang bilangan kromosom dan maklumat genetiknya adalah sama. So maksudnya sel anak yang terhasil sama, serupa seperti sel induk dia tadi. Okey, ataupun lebih mudah dia untuk bagaimana nak mengingat peringkat-peringkat mitosis ni. Kalau perhatikan kat sini sudah ringkaskan. Pak mat angkat telefon. Okey, Pak untuk profasa, mat metafasa. Untuk metafasa ni sebut middle kat situ, M tu. Maksudnya kromosom dia akan berada di tengah-tengah nanti, satu garisan je. Okey, anafasa kenapa sebut macam tu? Centroma, lukisan yang warna merah tu, centroma mesti menghadap centriole lah. Okey, kemudian kita ada profasa. Kita ada satu. Profasa, kromatin menebal dan memendek. Okey, so saya nak kamu buat jari macam ni. Jadi bila dah ada 2 jari ni, kromosom ni maksudnya dia dah nampak dah. So dia dah tebal. Bila nampak maksudnya dia dah menebal dan memendek. So ini adalah pelakuan kromosom pada peringkat profasa. Okey. Ini profasa. Seterusnya, dari profasa, apa yang berlaku pada kromosom yang menebal dan memendek tadi? Okey, kita akan pergi peringkat seterusnya, iaitu Pak Mat jadi, mat untuk metafasa. Okey, metafasa. Kalau kita tengok kat situ, kromosom tersusun di satah khatulistiwa dalam satu barisan. Maksudnya yang tadi, yang pendek dan menebal tadi tu, dia akan tersusun macam ni. Dia dah tersusun di tengah-tengah garisan tu. Maksudnya betul-betul di atas satah khatulistiwa. So garis putus-putus dalam gambar tu adalah satah khatulistiwa dia lah. Okey. Kemudian untuk peringkat yang seterusnya, anafasa, daripada tengah-tengah ni tadi, okey, dia akan jadi dilurus macam ni. Sekarang dia jadi macam huruf V. Sebab apa macam V? Sebab di hujung ni adalah centroma. Centroma harus menghadap centriole. Centriole kena gelendong hujung dia. Okey, so
kromatik kembar tertarik ke kutub bertentangan. So, dia akan tarik ke arah centriole lah yang bertentangan. Syarat dia centromere tadi yang hujung tu mesti menghadap centriole. So, dia akan tarik macam ni. Okay. So, bila dia jadi macam ni, kita tertarik. Dah dapat dua dah. Satu kiri, satu kanan contohnya. Bergantung kepada arah di mana centriole berada. Okay. Kemudian, dia akan setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Okey, so maksudnya dia dah jadi dah satu, nak hampir menjadi dua sel anak lah. Dia dah membentuk satu dah nukleus, membran nukleus dah terbentuk. Akhirnya dia akan terpisah lah. Jadilah cytokinesis. Okey, perbezaan mitosis tumbuhan dan yang berlaku dalam tumbuhan dan haiwan. Pencerutan berlaku untuk sel haiwan, manakala untuk sel tumbuhan memandangkan ada dinding sel, jadi plat sel yang akan terbentuk. Okey, keperluan mitosis yang pertama yang paling mudah kita sering nampak adalah penjanaan semula ekor cicak. Maksudnya kalau cicak tu rasa terancam, dia akan membebaskan, menjatuhkan ekor dia. Tu maksudnya penjanaan semula ekor cicak. Okey, kemudian perkembangan embrio atau penjanaan semula ekor cicak, perkembangan embrio dan pertumbuhan, menghasilkan sel baharu menggantikan sel mati atau rosak dan menghasilkan individu baru melalui penunasan. Contohnya yeast lah. Pembiakan melalui penunasan. Jadi tak melibatkan persenyamaan. So yang berlaku adalah mitosis sahaja.